Macam ni lah hidup kita ni. Kita lihat sekarang banyak dah unsur-unsur yang tak sihat berlaku dalam masyarakat kita, terutama yang melibatkan tentang agama. Kadang-kadang ni bukan orang awam biasa, tapi kalangan ulama, kalangan cerdik pandai, kalangan cendekiawan. Dah wujud budaya caci mencaci, maki memaki, tuduh menuduh, tohmah mentohmah, viral memviral dan macam-macam. Kadang-kadang kita upload satu-satu benda semata-mata nak jatuhkan orang lain, nak angkat kita. Kadang-kadang semata-mata kita tu nak caci orang tu, nak suruh orang tu jadi orang tak berkeyakinan pada dia. Kadang-kadang kita buat lagu ni nak suruh orang hilang kepercayaan pada dia. Perlu atau tidak kita buat semua benda tu? Yang penting jangan sesekali kita silap sangka dengan orang lain. Kadang-kadang kita menyangka kita lagi hebat, tapi orang lagi hebat. Kadang-kadang kita rasa kita lagi pandai, tapi orang lagi pandai. Penutup malam ni saya nak bawa satu kisah ringkas. Mungkin ada di kalangan kita yang pernah dengar kisah ni. Kisah ni berlaku di Mesir. Dah lama, beratus-ratus tahun dulu. Yang mana dulu hidup seorang ulama besar bermazhab Syafi'i, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Pernah dengar tak nama ni? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani lah pensyarah kitab Sahih Bukhari yang nama dia Fathul Bari. Tak ada kena-mengena dengan nama orang ni. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari tu hak Imam Bukhari, syarah dia tu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar Mesir bermazhab Syafi'i. Waktu tu Imam Ibn Hajar ni bertugas sebagai imam besar di Masjid Al-Azhar. Sezaman dengan dia seorang ulama tasawuf, ulama sufi yang bernama Syekh Faraghli. Faraghin lam ya, Faraghli, Syekh Faraghli. Tetapi yang jadi kebiasaan Syekh Faraghli, dia ni ditohmah oleh masyarakat sekeliling kerana dia ni dianggap oleh sebahagian orang sebagai syekh sufi. Tetapi pekerjaan dia hari-hari ialah menjual ganja depan pintu masjid. Jual ganja? Tahu ganja? Tahu tak ganja? Jual ganja depan pintu masjid. Masjid pula bukan Masjid Shah Alam, Masjid Al-Azhar. Syekh Faraghli jual ganja depan pintu Masjid Al-Azhar. Satu petang selepas waktu asar, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani keluar daripada rumah dia menuju ke Masjid Al-Azhar. Sebab lepas pada ni nak masuk waktu maghrib. Dah dia imam masjid, dia nak mengimamkan solat maghrib. Bila dia sampai di depan pintu tu, dia tengok Syekh Faraghli ni tengah bersiap-siap. Kita kata macam duk lipat meja lah, nak siap nak semayang juga, duk lipat gerai, dia punya gerai ganja ni. Kemudian timbul lintasan dalam hati Imam Ibn Hajar. Hati ya, orang kata dia ni orang soleh, wali Allah, tapi pasal apa duk meniaga ganja depan pintu masjid? Dalam hati dia pun masuk. Kemudian Syekh Faraghli pun pergi berwuduk, masuk. Bila masuk waktu maghrib, dia jadi imam. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nak datangkan Alhamdulillah tak mai. Ditegur makmun. Nak datangkan Ar-Rahmanir-Rahim tak mai, ditegur makmun. Sampai ke ayat yang terakhir makmun tegur. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Bukhari, ulama besar mazhab Syafi'i, tak boleh nak baca surah Fatihah sampai akhir ditegur makmum. Satu perkara yang cukup pelik. Kalau kita ni Al-Fatihah jarang orang tegur. Hak tegurnya ayat lazim lah kan. Terutamanya hak mana? Qul ya ayyuhal kafirun. Tak keluar. Lakum dinukum waliyadin tak? Duk main putah tu.
Last sekali kena jerkah lakum dinukum waliyadin baru keluar. Fatihah ni biasa orang tak tersilap, walaupun kita tak menafikan mungkin ada kesalahan, tapi payah orang nak tersilap buat Fatihah. Ni imam besar semua ditegur makmum. Bila saja assalamualaikum assalamualaikum, meluru murid paling tua, malaka anta ya syekh, apa yang kamu dah buat hari ni wahai syekh? Dosa apa yang kamu buat sampai Fatihah tak ingat ni? Cuba ingat dosa apa ni? Dia pun ceritalah dari pagi tadi buat benda elok, mengajak orang sedekah, derma apa, semua elok-elok. Tapi aku rasa ada satu benda aja. Waktu aku nak masuk masjid tadi, jumpa dengan Syekh Farogli, lintasan hati aku kata dia ni orang kata orang soleh, dia ni orang kata wali Allah, tapi pasal apa duk niaga ganja? Kalau hak nak fikir hak tu je aku ingat, hak tak baik. Tak apalah lagu tu. Lepas sembahyang isyak nanti kita pi jumpa Syekh Farogli, kalau rasa bersalah minta maaf dengan dia. Lepas tu agak-agak jadi lagu tu. Kalau kita lah tu imam, masa maghrib tadi 7 ayat kena tegur, berani tak nak jadi imam sembahyang isyak? Tadi maghrib tak tersalah, isyak tu rasa jadi tak confirm dah aku ni, suruh orang lain lah. Lepas tu pi jumpa dengan Syekh Farogli. Wahai Syekh, kami datang ni nak minta maaf sebab tadi ada bersangka buruk dengan Syekh. Syekh kata tak apa, aku dah maafkan kamu. Tadi masa kamu nak masuk ke pintu masjid ni, lintasan hati kamu kata orang ni orang kata orang soleh, orang ni kata wali Allah, tapi pasal apa meniaga ganja depan pintu masjid? Agak-agak terkejut tak? Terkejut Imam Ibn Hajar. Macam mana kamu boleh baca isi hati aku? Macam mana kamu boleh agak perkataan aku pada kamu? Ni satu karamah yang cukup luar biasa. Apa rahsianya wahai Syekh? Kalau kamu nak tahu rahsianya ilmu ini, duduklah berniaga ganja sekali dengan aku. Dah lepas sembahyang isyak baru nak buka gerai kan? Sambung balik buka gerai. Tu imam besar kena berniaga ganja depan sekali semata-mata nak dapat ilmu ni. Agak-agak berani buat tak? Tu imam kita. Berani tak? Kalau betul-betul terjadi, nak tahu tu imam, nak tahu rahsia dia, duduk sebelah saya, meja depan ada ganja. Lalu orang, apa dia ni tu imam ni? Kena sabar lah. Memang orang lalu tengok pasal apa ni Imam Ibn Hajar ni. Masyarakat memang lama dah duduk kawan ni, tapi tengok Imam Ibn Hajar jadi pandangan lain. Tapi sabar, tebal muka. Sebab apa? Nak tahu rahsia. Last kali datang seorang pemuda nak beli ganja ni. Pemuda tu nak beli ganja ni. Last kali orang panggil apa kalau ganja ni? Stahil ke, stempek ke apa? Satu apa nak panggil kalau apa-apalah kita kata satu tahil lah, macam tembakau. Okey, satu tahil ganja. Setempek pun tak apa, bungkus-bungkus. Kalau kamu nak tahu rahsia sebenar aku jual ganja, kamu ikut budak ni pergi mana? Dia pun ikut dah. Budak tu masuk lorong tu, lorong ni. Last kali sampai jalan mati. Waktu tu remang-remang cahaya, dia boleh nampak perlakuan dan perbuatan pemuda ni. Dia buka bungkusan tadi, dia ambil ganja tu, dia try. Bila try, dia buat apa? Dia lempak ke bawah, dia ludah. Dia pijak ganja tadi. Dia pun tunggu. Tak ada dah. Budak tu pi, ganja dia tinggal. Balik cerita. Syekh tanya, okey, kamu ikut budak tadi, apa dia buat? Aku ikut lah sekali dia try ganja kamu, kemudian dia rasa macam muka tak puas hati, dia buang ganja kamu, dia pijak-pijak, dia ludah. Itulah rahsia dia aku jual ganja. Itulah rahsia dia aku jual ganja. Apa rahsia dia Syekh? Aku tahu di kota Kaherah ini ramai orang-orang yang menjadikan ganja sebagai penyalahgunaan. Ramai yang ketagihan ganja. Tapi sebelum aku jual ganja ini, aku dah berdoa pada Allah. Aku dah jampi ganja ni. Mudah-mudahan siapa yang kena ganja aku, try ganja aku, itulah kali terakhir dia terkena ganja. Lepas pada ni dia akan jadi berhenti ganja. Kamu dah tengok pada pemuda tu kan, dia kena saja, dia buang, dia pijak, dia ludah.
Kalau kamu nak tahu dia terubat atau tidak, perhatikan karakter dia dalam masa seminggu ni. Dia pun perhati tengok budak tadi tu, jadi baik dah, berhenti dah. Maksudnya dia jual ganja tadi untuk membantu apa? Menghilangkan ketagihan ganja, menghilangkan penyalahgunaan ganja. Dia jual ganja untuk berubat orang lain, untuk membantu menyembuhkan orang lain. Tapi sisi ni orang tak nampak. Biasalah cerita-cerita Tok Wali ni dia ke arah pelik-pelik sikit kan. Dia pelik pada orang biasa. Maksudnya apa? Jangan cepat buruk sangka pada orang. Jangan cepat buruk sangka. Walaupun cerita ni agak ni sikit, tapi itulah hakikat yang berlaku kepada kisah kedua-dua ulama besar tersebut. Jadikan pengajaran pada kita, satu moral dia ialah, nombor satu, jangan cepat bersangka buruk dengan orang lain. Yang kedua, kadang-kadang untuk mendapatkan rahsia sesuatu perkara itu kadang-kadang terlalu pahit. Kena tebal muka, kena sabar, kena jadi marah, kena kita buruk sangka dulu, barulah rahsia dan hikmat itu Allah buka pada kita. Inilah sebab keuntungan kita berdampingan dengan guru-guru dan ulama-ulama dulu. Banyak rahsia-rahsia dibuka melalui pengujian tahap kesabaran. Ilmu tu bukan senang nak dapat.